Bos, saya ada kenal satu bomo tinggal di dalam kampung. Kalau bos jumpa tu bomo, saya garanti orang tersembah bos punya kaki dah. Betul, bos. Ini bomo semua aku tak berapa percaya lah. Ini bomo first class, bos. Dulu, nenek dia nak kahwin duk pakai bomo ni lah, bos. Sudahlah, sikit punya pasang kau nak gaduh. Baik, kalau betul kata kau orang, ini hari kita pergi. Ini hari tak boleh bos. Besok bagus malam Jumaat bos. Besok malam, bos. Besok malam bagus, bos. Besok malam? Besok malam. Okey, malam besok kita pergi. Okey bos. Okey, bos. Tapi nanti bos, kita nak pergi bos, mesti bawa ayam goreng bos, ayam panggang, pulut kunyit satu piring bos, duit pengkeras bos, banyak. Kalau Nora punya pasal, berapa banyak pun aku sanggup bayar. Okey. Bagi yang pernah menonton filem Nasib Doremi, pasti mengenali watak Komeng dan konco-konconya yang melakukan aktiviti merompak, mencolek dan mencederakan orang awam. Kumpulan yang bermarkas di nombor 38 Jalan Bunga Kantan ini dianggotai oleh Komeng sebagai ketua, Husni, Syarif dan dua orang ahlinya yang lain. Di dalam filem ini juga, P. Ramlee menceritakan dalam bentuk komedi sinis bagaimana sebuah kumpulan samseng telah ditumpaskan hanya oleh seorang bomoh palsu. Kerana ketaksuban geng Komeng kepada perwatakan alim ini, mereka telah diperbodohkan hingga sanggup mengeluarkan wang yang besar kepada bomoh tersebut. Moralnya di sini, sehebat atau seganas mana geng Komeng, mereka tewas hanya di tangan lebay. Ini kerana pemikiran orang Melayu telah dapat dibaca oleh P. Ramlee yang dianggap seniman jenius. Pelakon yang memegang watak Komeng ini dikenali sebagai Idris Hashim. Seniman Idris Hashim memiliki tata cara lakonannya yang tersendiri. Tutur katanya yang sentiasa teratur menunjukkan kesungguhannya dalam menghayati bahasa dan budaya bangsa Melayu. Ikon komedi ini merupakan seorang pelakon tambahan yang seringkali diberikan watak komedi untuk filem-filem Melayu keluaran Merdeka Film Studio. Idris bin Hashim dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1912. Beliau bermula dari kumpulan bangsawan dan memperkembangkan lagi bakatnya dengan mencuburi bidang perfilman. Beliau telah mengikat kontrak dengan Studio Merdeka Kuala Lumpur bersama beberapa orang pengarah terkenal seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Omar Rojic, M. Amin, S. Kadar Isman dan Husin Abu Hassan. Filem pertamanya Sitorah Harimau Jadian pada tahun 1964 dan diikuti dengan puluhan buah filem lain seperti Masa-Masa Manis, Doremi, Sabarudin Tukang Kasut, Keluarga 69, Enam Jahanam, Laksmana Doremi, Dadidu dan banyak lagi. Filem terakhir lakonan Idris Hashim ialah Si Jantung Hati, arahan pengarah A.R. Badul yang turut memegang watak sebagai Komeng. Bakat dan darah seni Idris Hashim telah diwarisi oleh 4 orang anaknya. Antaranya Muhammad Idris dan Anwar Idris adalah pemuzik dengan RTM, manakala Tamam Idris dan Kamal Idris pula menjadi pelakon dengan Studio Merdeka. Idris Hashim telah meninggal dunia pada awal tahun 90-an di rumah anaknya Anwar Idris di Sentul dan dikebumikan di tanah perkuburan Puah Sentul, Gombak. Bos, saya ada kenal satu bomo tinggal di dalam kampung. Kalau bos jumpa tu bomo, saya garanti orang tersembah bos punya kaki dah. Betul, bos. Pelakon yang memegang watak Husni ini dikenali sebagai Husin Abu Hassan. Seniman Husin Abu Hassan dilahirkan pada 8 Mei 1937 di Pulau Sebang, Melaka. Sebelum memulakan kerjayanya dalam bidang lakonan, beliau pernah berkhidmat sebagai anggota polis selama kira-kira 5 tahun pada tahun 1950-an di Singapura. Malah sebelum bergelar anak seni, beliau merupakan seorang peninju dan pernah menjadi juara tinju flyweight di Singapura pada tahun 1953. Filem pertama lakonannya adalah Sri Merseng pada tahun 1961 di bawah syarikat perfilman KT Kris. Lakonannya yang paling berkesan ialah sewaktu melakukan watak-watak jahat menerusi filem seperti Lanang Sejagat dan Laksmana Doremi. Antara filem-filem lain hebat lakonannya seperti Bujang Selamat, Manis-Manis Sayang, Kembar Siam, Bos, Bus Driver, Panglima Badul dan banyak lagi. Selama bergiat sebagai pelakon, beliau telah berlakon dalam puluhan buah filem selain drama-drama TV yang berjaya meletakkan namanya sebagai pelakon veteran yang sukar dicari ganti. Selain berlakon, beliau juga pernah mengarah banyak filem hebat. Filem pertama arahannya adalah Bunga Padi Berdaun Lalang pada tahun 1985. Di antara filem lain arahannya adalah Panglima Badul, Senja Merah, Gila-Gila Remaja, Pendekar dari Tanjung Rimau, Dendam Perawan Bunting dan Kanta Serigala.
Filem terakhir lakonannya adalah Di Ambang Misteri pada tahun 2004. Sepanjang penglibatannya dalam bidang seni, beliau telah memenangi Anugerah Seniman Veteran di Anugerah Bintang Popular Berita Harian pada tahun 2005 dan penggunaan Bintang Ahli Mangkunegara oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1997. Husin Abu Hassan telah meninggal dunia pada 26 November 2007 di usia 70 tahun. Jenazahnya telah disemadikan di Tanah Perkuburan Islam, Ibu Kota, Danau Kota Setapak, Kuala Lumpur. Apa dengan kau? Tok Bomo main lagu konga. Kongga? Kau syok ya? Pelakon yang memegang watak Syarif ini dikenali sebagai Syarif Babu. Beliau yang dilahirkan sekitar tahun 1927 di Pulau Pinang ini sangat sinonim dengan watak Chetty dalam filem Anak Bapa dan Doremi. Penglibatannya dalam bidang ini bermula dengan pentas bangsawan bersama Sri Noran Opera sebagai pelawak. Filem pertama lakonan Syarif Babu adalah Masa-Masa Manis sebagai pencuri dompet dalam bas. Setelah itu, beliau mula berlakon dalam beberapa buah filem Piramli seperti Keluarga 69, Enam Jahanam, Gelora dan lain-lain lagi. Selain terkenal sebagai pelakon, beliau juga merupakan seorang pemain muzik gendang dan rebana kumpulan tradisional terkenal di Pulau Pinang iaitu Pak Jap Ronggeng. Filem terakhir lakonannya adalah filem Kami pada tahun 1982 yang mana telah meletakkan namanya sebagai pencalonan pelakon pembantu lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia ketiga. Syarif Babu telah meninggal dunia pada 16 Mei 1985 di usia 58 tahun di Hospital Besar Kuala Lumpur dan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam, Taman Kota. Kau bilang Tok Bomo tu pandai, boleh bikin. Nora boleh datang jumpa dengan bos, sembah bos main lutut. Sekarang Nora tak datang, kita datang semua dengan tak ada baju. Kau pun sama jugalah. Kunyit, panggang, ayam goreng, ayam rebus, dengan duit kita sekali dia kebas. Sampai begini. Pelakon ini dikenali sebagai Tony Azman atau Indra Azman. Beliau merupakan salah seorang seniman dari Studio Merdeka yang mampu membawa pelbagai watak dan karakter dengan baik. Antara aksi lucunya dapat dilihat melalui filem Ahmad Albab sebagai Muharram. Beliau juga kerap membawa watak antagonis seperti dalam filem Dr. Rushdie, iaitu salah seorang daripada anggota kumpulan Gagak Hitam. Selain itu, beliau juga pernah memegang watak inspektor di dalam filem Inspektor Gelap keluaran filem Negara Malaysia. Pada tahun 1975, beliau telah diberikan peluang mengarah sebuah filem berjudul Boneka Permata keluaran syarikat Pura Emas. Antara filem lain lakonannya seperti Anak Bapa, Penyamun Si Bongkok, Terbabas, Darah Panglima dan Jantina. Tony Azman telah meninggal dunia di sebuah hospital di Kelantan sekitar tahun 1995. Kau bilang dengan bos, nenek aku dulu nak kahwin tu nun, tutup Bomo aku nak bikin. Oh dah. Sudahlah, kita selalu tipu orang. Sekarang, jin pula tipu kita. Sudah. Pelakon ini dikenali sebagai A. Bakar Jaafar. Beliau juga merupakan antara pelakon yang kerap memegang watak tambahan dalam filem-filem Piramli keluaran Studio Merdeka. Antara lakonannya yang paling diingati seperti dalam filem Doremi iaitu sebagai peragut dan filem Masa-Masa Manis sebagai jiran Cikgu Syahari yang bergaduh kes baling frame gambar. Selain memegang watak tambahan, beliau juga pernah memegang peranan yang agak berat, misalnya dalam filem Jambatan Maut keluaran Studio Merdeka, di mana waktu itu beliau telah diberikan peranan sebagai ketua penjahat yang bernama Harun. Antara filem lain lakonannya seperti Anak Bapa, Jauh di Mata dan lain-lain lagi. A. Bakar Jaafar telah meninggal dunia sekitar tahun 1973, iaitu tahun yang sama dengan pemergian Seniman Agung Negara Allahyarham Tan Sri Piramli. Begitulah sedikit info mengenai seniman-seniman yang menganggotai kumpulan Komeng. Semoga roh mereka yang telah pergi ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.